kita dengan membaca Al-Quranul Karim, maka semakin kita boleh merasai keindahan dan kekhusyukan dan kelazatannya di dalam hati kita. Dan ini adalah nikmat maknawi yang tidak boleh dirasai melainkan dengan orang yang telah merasainya. Tanyalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan tekun dan kualiti, yang selalu mengulang-ulang baca Al-Quran dalam solat mereka pada waktu malam. Tanyalah kepada mereka, apakah nikmat yang paling besar kamu rasai dalam hidup atas dunia ini? Nescaya mereka akan menjawab bahawa nikmat mengalunkan bacaan Al-Quran dalam solat ketika manusia semua sedang tidur. Ketika itu kita akan merasai kebesaran Allah, dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kebenaran yang paling terang di atas dunia ini ialah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan segala-galanya. Ia adalah kalamnya, kalam Tuhan yang menciptakan. Jadi sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, kalau kita selalu membaca dan merindui untuk mendengar dan mengalunkan bacaan Al-Quran, maka itu petanda yang baik bahawa insya-Allah di akhirat kelak kita dikurniakan melihat zatnya. Itu nikmat yang paling besar dalam syurga. Tetapi kalau kita malas membaca Al-Quran dan kita melayan was-was daripada syaitan supaya kita tidak membuka Al-Quran, maka dibimbangi kalau kita mati dalam keadaan yang tidak baik. Dan sebenarnya cara yang paling ampuh dan kuat untuk mengukuhkan keimanan kita kepada Allah dan merasai kemanisan iman ialah dengan menghafal Al-Quranul Karim dan membacanya selalu dan terus menerus, dan mengisikan setiap masa dan ruang yang ada dengan mentadabur dan membaca Al-Quranul Karim. Apabila seseorang itu telah merasai kelazatan dan keindahan, memenatkan lidah dan mulutnya untuk mengungkapkan dan membaca ayat suci Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya dia telah mendapat satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin menasihati dan memesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua sahabat yang melihat video ini, jangan lupa untuk apabila setiap kali kita mengkhatamkan Al-Quran, kita niatkan pahala bacaan itu kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda yang berjuang menyampaikan agama ini kepada kita. Dan juga jangan lupa kepada kedua-dua ibu bapa kita atau salah seorang daripada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Dan juga jangan lupa hadiahkan kepada para guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik dan ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Kerana sesungguhnya insya-Allah pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah berdasarkan kehendak, dan sesungguhnya bagi seseorang apa yang dia kehendaki dan dia niatkan. Jadi para ulama menyebut apabila kita untuk menyampaikan agar Allah sampaikan pahala itu kepada Rasulullah SAW, contohnya, maka Allah akan sampaikan. Dan Rasulullah SAW akan mengenali umat-umat baginda yang mengingati baginda, dan itu sebagai, walaupun sebenarnya Nabi SAW tidak berhajat pada pahala bacaan tersebut, tetapi ia adalah sebagai salah satu tanda penghargaan kesetiaan kita sebagai umat SAW, sebagai tanda kita mensyukuri dan menghargai dan berterima kasih kepada jasa besar baginda Rasulullah SAW, dan itu adalah sebaik-baik hadiah. Abaikan suara-suara yang mengatakan bahawa